Saya Zuairia binti Abdul Rahim ingin menceritakan bahagian latar belakang. Tanda Putera merupakan tajuk filem yang dikaji. Pengarah dan penulis filem merupakan orang yang sama, iaitu Datin Paduka Syuhaimi Baba. Filem ini dihasilkan oleh Rusdi Ramli, Zizan Nin, Faizah Ilai dan Linda Hashim. Filem ini dibintangi oleh Datin Paduka Syuhaimi Baba, Kavita Sidhu, Ibrahim Ilyas, Kamarul Nizam Abdul Rahman serta ahli sokongan yang lain. Tarikh tayangan filem ini pada 29 Ogos 2013. Filem ini disiarkan menggunakan bahasa Melayu. Bajet penghasilan filem sebanyak RM4 juta. Seterusnya, plot cerita. Terdapat 5 peringkat plot. Yang pertama, peringkat permulaan. Yang kedua, peringkat perkembangan. Yang ketiga, peringkat perumitan. Yang keempat, peringkat kemuncak ataupun climax. Yang kelima, peringkat peleraian. Pada peringkat permulaan, kisah ini menceritakan tentang persahabatan yang erat antara Perdana Menteri kedua iaitu Tun Abdul Razak dan Wakil Presidennya Tun Dr. Ismail yang terpaksa mengetepikan masalah kesihatan mereka bagi memulihkan keadaan negara ekoran daripada tercetusnya peristiwa hitam pada 13 Mei 1969. Pada peringkat perkembangan, Tun Abdul Razak telah menyimpan rahsia tentang penyakit leukemia yang dihadapinya kerana tidak mahu keluarganya tertekan. Beliau juga bimbang akan keselamatan negara pada ketika itu. Beliau bersyukur Tun Dr. Ismail bersifat jujur dan berintegriti yang akan meneruskan rancangan mereka bagi pembangunan negara. Seterusnya, pada peringkat perumitan, beliau melaksanakan pelbagai perancangan bagi menjamin kestabilan serta masa depan negara. Beliau terpaksa menghadapi pelbagai ancaman dari pihak komunis yang menyasarkan pembunuhan pemimpin tertinggi daripada jabatan polis. Krisis ini menjadi semakin teruk apabila kematian Tun Dr. Ismail, pembunuhan ketua polis negara diikuti pembunuhan ketua polis Perak. Keadaan ini menjadi semakin meruncing. Pada peringkat kemuncak, Tun Abdul Razak membina hubungan diplomatik dengan Republik China bagi melemahkan pengaruh komunis tempatan walaupun dia dikecam oleh kuasa barat dan negara sekutu. Tun Abdul Razak telah membawa keluarga Zarah dan Zaman untuk keluar dari tahap kemiskinan tegar. Tun Abdul Razak juga telah menanam semangat baru di dalam diri Zaman dan Zarah serta rakan-rakan mereka. Akhir sekali, pada peringkat peleraian, perjuangan Tun Abdul Razak berakhir di sebuah klinik di London. Di samping itu, rakan-rakannya di Malaysia sedang berusaha memenuhi permintaan beliau untuk berjumpa dengan anak bongsunya, iaitu Nazir, buat kali terakhir. Rakyat di Malaysia telah bertungkus lumus menyediakan klinik udara bagi membawa jenazah Tun Abdul Razak pulang ke tanah air. Seterusnya, kerelevanan filem dengan kursur falsafah dan isu semasa. Filem ini amat relevan untuk dikaji kerana nilai-nilai yang terdapat dalam filem ini dapat mendidik rakyat Malaysia untuk meimbangi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek, iaitu JERI. Keempat-empat elemen yang terdapat dalam filem ini amat penting untuk melahirkan masyarakat yang mencintai keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Filem ini amat sesuai untuk menjadi tontonan setiap lapisan masyarakat di negara ini kerana ia dapat memupuk perasaan cinta akan kemerdekaan negara dalam hati rakyat Malaysia dan mengajak rakyat Malaysia untuk terus bersatu padu mempertahankan kemerdekaan negara seperti mana yang telah diperjuangkan oleh tokoh dan pemimpin negara dahulu. Filem Tanda Putera bukan sekadar tayangan hiburan semata-mata, malah adanya penerapan konsep JERI berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh hal demikian, filem ini telah menjadi pilihan kami untuk dijadikan filem kajian. Seterusnya, kita beralih kepada pembentang yang kedua. Antara mesej dan pengajaran yang boleh disampaikan dalam filem Tanda Putera ialah berkorban untuk negara. Filem ini mempersembahkan persahabatan yang erat antara Perdana Menteri Malaysia kedua iaitu Tun Abdul Razak dan Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail mengharungi perjuangan kepimpinan negara selepas peristiwa rusuhan kaum. Masalah utama yang dihadapi ialah status kesihatan yang meruncingkan. Pada hakikatnya, Tun Razak menghadapi penyakit leukemia dan Tun Dr. Ismail menghadapi masalah jantung dan kedua-duanya ialah serius.
Sebagai Perdana Menteri Malaysia, tugas berat yang digalas beliau adalah untuk mengembalikan keamanan di negara berikutan peristiwa 13 Mei 1969. Persembahan Tun Abdul Razak bersama Tun Dr. Ismail mengejar masa untuk melaksanakan berbagai-bagai perancangan bagi menjamin kestabilan serta masa depan negara. Tun Abdul Razak meninggal pada 12 Muharram 1396 di klinik London pada pukul 4.30 pagi. Filem ini perlu dijadikan teladan kerana walaupun kedua-dua tokoh tersebut sedang mengorbankan nyawa menghadapi penyakit kritikal, mereka tetap berjuang dan berkorban dalam membangunkan negara. Mesej dan pengajaran yang ada pada filem Tanda Putera ialah perpaduan kaum. Hal ini demikian kerana kontrastasi kaum, tercetus provokasi liar sehingga keadaan tidak terkawal. Sehari sebelum pilihan raya sudah mula nampak provokasi dengan slogan Melayu pergi mati. Keputusan PRU diumumkan. Perikatan menang tipis, Parti Gerakan DAP menang besar. Sekali lagi, provokasi yang sedia ada menjadi lebih liar dengan slogan Melayu balik kampung. Namun, kesepakatan gerakan bersama Perikatan menafikan pembangkang membentuk kerajaan di Selangor. Malah, bukan itu sahaja, ia turut menafikan semua orang Cina benci kepada Melayu pada waktu itu. Sikap tolong-menolong menjelaskan konsep perpaduan yang diamalkan. Pemaparan berlaku, rusuhan berdarah dan keadaan menjadi tegang sehingga tidak terkawal. Dipaparkan orang Melayu mencari orang Cina dan orang Cina mencari orang Melayu untuk membalas dendam tanpa motif yang jelas. Kesimpulannya, kita seharusnya berusaha untuk mengeratkan perpaduan kaum bagi kesinambungan usaha yang dilakukan oleh Tun Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail dalam mewujudkan perpaduan kaum antara kaum Cina dan Melayu semasa peristiwa 13 Mei 1969. Rusuhan kaum yang paling teruk dalam sejarah negara di mana perselisihan antara kaum Cina dan kaum Melayu. Dan pengajaran yang ketiga yang dapat saya sampaikan yang ada pada filem Tanda Putera ialah membangunkan ekonomi negara. Tun Abdul Razak berusaha merapatkan jurang ekonomi negara yang semakin luas dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru DEB bagi merapatkan jurang yang ada dan memulihkan semula ekonomi negara. Mesej dan pengajaran yang terakhir yang dapat saya sampaikan dalam filem Tanda Putera ialah nilai peri kemanusiaan. Walaupun Tun Abdul Razak dalam keadaan tenat kerana menghadapi penyakit leukemia, namun masih teringat kepada pekerjanya dan membelikan setiap seorang daripada pekerjanya hadiah. Sebagai contoh, baju kemeja dan tali leh. Nama saya Ahmad Muhammad Al-Amin bin Maturang dengan kad metrik E22B0045. Hari ini, saya akan menyampaikan mengenai aliran falsafah mengenai filem Tanda Putera. Aliran falsafah yang terdapat dalam filem Tanda Putera ialah falsafah praktikal. Falsafah praktikal merupakan perbincangan falsafah dalam disiplin tertentu yang mempersoalkan tentang sesuatu bidang yang mempunyai aplikasi yang jelas, misalnya bidang ekonomi, politik, etika dan peradaban. Hasil rumusan daripada keempat bidang tersebut boleh disimpulkan falsafah politik dan falsafah ekonomi mempunyai perkaitan yang ketara dalam filem Tanda Putera. Naratif akan dipertontonkan bagaimana Tun Abdul Razak dan timbalannya Tun Dr. Ismail dalam menyelesaikan peristiwa sejarah nyata iaitu rusuhan kaum 13 Mei 1969 yang membabitkan kaum Melayu dan Cina sekaligus memperkenalkan dasar-dasar baharu untuk membangunkan Malaysia. Anisa penting yang dapat diperlihatkan bahawa ketokohan pemimpin dalam menyelesaikan kemelut yang berlaku dalam usaha membentuk sebuah masyarakat yang majmuk. Seterusnya, mengutamakan kepentingan negara. Yang seterusnya adalah falsafah praktikal politik. Falsafah politik atau teori politik merujuk kepada kajian mengenai topik berkaitan politik, kebebasan, keadilan, pemilikan hak serta undang-undang dan pelaksanaannya oleh pihak berkuasa memegangnya. Naratif ini dipersembahkan dengan persahabatan yang erat antara Perdana Menteri Malaysia kedua, Tun Abdul Razak dan timbalannya Tun Dr. Ismail mengharungi perjuangan kepimpinan negara selepas peristiwa rusuhan kaum.
Sebagai Perdana Menteri Malaysia, tugas berat yang digaris beliau adalah untuk mengembalikan keamanan negara berikutan peristiwa 13 Mei 1969. Naratif mendominasi persembahan Tun Razak bersama Tun Dato' Ismail mengejar masa untuk melaksanakan pelbagai-bagai perancangan bagi menjamin kestabilan serta masa depan negara. Di sini dapat diperlihatkan bahawa elemen-elemen falsafah praktikal politik banyak memberi kesan kepada filem ini. Analisa penting dalam kajian ini ialah berdasarkan bagaimana Tun Razak dipersembahkan dalam mengutamakan kepentingan negara dan rakyat. Dapat dilihat ketokohan Tun Razak dalam menyelesaikan kemudian peristiwa rusuhan kaum dengan menubuhkan Majlis Gerakan Negara atau Menggerak pada zaman darurat berikutan peristiwa 13 Mei seperti sistem kerajaan berparlimen di Malaysia digantung. Perkara ini bagai rapat dengan falsafah politik iaitu mengenai konsep pentadbiran sesebuah negara, sistem kerajaan dan sebagainya yang mana menjadi akar kepada kaedah kelangsungan sesebuah negara. Naratif dapat dipersembahkan bagaimana Tun Razak menangani isu pembinaan semula pada masyarakat pada masa itu yang berkuat kuasa pada 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971. Daripada peristiwa tersebut, penerbit atau pengarah dapat menyampaikan mesej tersurat dan tersirat kepada penonton dengan menerapkan bagaimana terbentuknya prinsip rukun negara yang menjadi ideologi kebangsaan Malaysia sehingga kini sekaligus menjadi iktibar daripada naratif penyampaian filem tersebut. Yang seterusnya adalah falsafah praktikal ekonomi yang terdapat dalam filem Tanda Putera. Falsafah praktikal ekonomi membicarakan perkara dan persoalan dasar mengenai ekonomi seperti keadilan dan kesamaan ekonomi. Terdapat beberapa naratif yang menunjukkan elemen-elemen falsafah praktikal ekonomi dalam filem Tanda Putera yang mana Tun Razak melontar idea berkaitan dengan dasar ekonomi baru yang merupakan satu program sosial ekonomi di Malaysia yang digunakan dalam rancangan Malaysia yang kedua. Ini berikutan sebagai penggerak tentera untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat sekaligus membentukkan ketidakkeseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Ini sehaluan dengan falsafah praktikal ekonomi iaitu menerangkan persoalan dasar ekonomi seperti keadilan dan kesamaan yang mana membantu kerajaan dalam membentuk dasar ekonomi yang lebih adil dan diterima oleh masyarakat. Selamat sejahtera. Nama saya Nalini Anna Perempuan Manimaran. Nombor matrik saya E22A0119. Hari ini saya nak bentangkan tentang cara berfikir dalam filem Tanda Putera. Cara yang kita dapat adalah cara kaedah abduktif. Kaedah abduktif merupakan satu teknik berfikir secara ke belakang. Yang berkait dengan filem ini, peristiwa hitam 13 Mei 1969 merupakan peristiwa di mana telah berlaku rusuhan antara kaum. Hal ini telah menyetuskan masalah perpaduan antara kaum di Malaysia. Tun Abdul Razak selaku Perdana Menteri kedua bersama dengan timbalannya Tun Dr. Ismail telah bersama memulihkan keadaan negara yang kucar-kacir disebabkan permulaan titik hitam dalam sejarah Malaysia. Daripada peristiwa, filem dipaparkan cara berfikir abduktif di mana Tun Razak mencari punca bagaimanakah peristiwa rusuhan kaum berlaku dengan menubuhkan menggeran. Cara kedua yang kita dapat adalah falasi tidak formal, yang iaitu falasi serangan peribadi. Ini merupakan kesilapan berfikir dan menolak atau menentang pendapat seseorang kerana kekurangan peribadi individu. Dalam filem tersebut, Tun Dr. Mahathir menyuruh Tun Razak meletak jawatan kerana beliau berangkap cara pentadbiran Tun Abdul Razak merugikan Malaysia. Di situ kita boleh kaitkan dengan falasi serangan peribadi yang mana cara pemikiran yang salah iaitu Tun Mahathir di mana dasar-dasar yang diperkenalkan oleh Tun Razak menguntungkan Malaysia malah melemahkan kegiatan komunis. Hai, nama saya Lorna Ayuni binti Adnan. Nombor matrik saya E22A0059. Terdapat 3 poin berkenaan kaitan filem dengan konsep, iaitu yang pertama,
Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK. Dalam filem Tanda Putera, falsafah pendidikan kebangsaan juga dilakukan. Sebagai contoh, Tun Abdul Razak memberikan semangat kepada sebuah sekolah untuk membaikinya kerana sekolah itu sudah reput. Selain itu, beliau juga membantu murid-murid dalam memberikan semangat dari segi pakaian sekolah sehinggalah kepada keperluan harian. Ini menunjukkan bahawa beliau mempunyai sikap-sikap yang baik hati, budi dan mementingkan pelajaran kepada anak-anak supaya mereka menerima keselesaan yang sepatutnya. Di samping itu, falsafah pendidikan kebangsaan juga merupakan asas dan sumber inspirasi ke arah pembangunan pendidikan ini. Sebagai contoh, dalam filem Tanda Putera ini, anak-anaknya Tun Abdul Razak ingin pulang ke tanah air apabila mendengar suara ayahnya yang kurang sihat. Akan tetapi Tun Abdul Razak tidak membenarkan anaknya pulang ke rumah. Hal ini kerana beliau menyuruh anaknya untuk fokus dalam pembelajaran. Perkara ini menunjukkan bahawa Tun Abdul Razak mempunyai sikap yang mementingkan masa hadapan anak-anaknya. Kesimpulannya, filem Tanda Putera ini memberikan satu pengajaran, iaitu kita semua tidak boleh mempersia-siakan ilmu yang diberikan kerana ilmu itu dapat membangunkan negara kita pada masa akan datang. Rukun negara merupakan ideologi kebangsaan negara Malaysia. Ia telah dibentuk selepas peristiwa hitam yang melanda negara Malaysia, iaitu rasuhan kaum pada 13 Mei 1969. Berkaitan filem Tanda Putera dengan konsep rukun negara, melalui filem tersebut terdapatnya masyarakat yang taat kepada pencipta. Contohnya, Tun Abdul Razak telah menunaikan solat dan berdoa kepada Allah dengan memohon agar keluarganya, tanah air dan rakyat sentiasa dilindungi oleh Allah. Dengan itu, perkara tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, di mana watak tersebut telah mempercayai akan kehendak Allah dan menerima segala takdir dengan hati yang terbuka. Seterusnya, masyarakat yang saling hormat menghormati. Sebagai contoh, semasa Dr. Ismail bin Abdul Rahman, iaitu yang dilakonkan oleh Ziza Nin, telah menyuarakan pendapat dan pandangannya kepada Tun Abdul Razak, iaitu yang dilakonkan oleh Rusdi Ramli. Beliau telah menggunakan tutur kata yang sopan, walaupun mereka adalah sahabat baik. Masyarakat yang bersatu padu demi menjaga kemakmuran negara daripada diancam bahaya oleh kuasa luar. Sebagai contoh, Tun Abdul Razak, iaitu Rusdi Ramli, telah meminta rakyat untuk tetap tenang dan bersatu padu dalam menjaga kemakmuran negara, walau apa keadaan sekalipun. Masyarakat yang memupuk sikap berbudi kemanusiaan. Sebagai contoh, Tun Abdul Razak telah membawa rakyat yang miskin seperti keluarga Zara yang dilakonkan oleh Ika Nabila dan Zaman yang dilakonkan oleh Ahya Yu untuk keluar dari tahap kemiskinan kehidupan yang tegar. Perkara tersebut telah dikaitkan dengan prinsip rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang, di mana setiap rakyat akan mempunyai taraf hidup yang sama dari segi hak pendidikan dan kebebasannya. Di samping itu, terdapat juga masyarakat yang menanamkan rasa cinta akan negara. Sebagai contoh, Muhammad Hanif bin Omar, iaitu yang dilakonkan oleh Norman Hakim, memegang watak sebagai ketua polis negara, telah dibunuh oleh pihak komunis yang menyerang negara. Beliau sanggup mengorbankan dirinya demi menyelamatkan seluruh rakyat. Masyarakat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasannya. Sebagai contoh, sewaktu Tun Abdul Razak yang dilakonkan oleh Rusdi Ramli menghidapi penyakit leukemia, beliau tetap menjalankan tugasannya sebagai pemimpin negara dan beliau merahasiakan penyakit tersebut daripada pengetahuan ahli keluarganya dan rakyat agar tidak bimbang tentang keadaannya. Berkaitan yang boleh didapati hasil daripada filem tersebut ialah situasi masyarakat itu selaras dengan prinsip rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kaitan konsep yang terakhir ialah terdapat masyarakat yang bertanggung jawab
dalam melaksanakan sebarang tugasan. Contohnya, sewaktu Tun Abdul Razak lakonan Rusdi Ramli menghadapi penyakit leukemia, beliau tetap menjalankan tugasannya sebagai seorang pemimpin negara dengan tulus. Pada masa yang sama, beliau turut merahsiakan penyakit tersebut daripada pengetahuan ahli keluarga dan rakyat agar tidak bimbang tentang tahap kesehatannya. Jelaslah bahawa terdapat kaitan di antara filem Tanda Putera dengan konsep rukun negara yang jelas, iaitu prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Amat digambarkan dalam setiap sudut persembahan dalam filem Tanda Putera. Konsep sejahtera yang berunsurkan budaya dan masyarakat. Contohnya, persahabatan yang erat antara Ellen dan Johan telah menunjukkan betapa tindakan silaturahim itu dapat menyatukan antara satu sama lain walaupun berlainan kaum maupun bangsa. Antara contoh yang lain adalah contoh daripada Tun Abdul Razak dan Dr. Ismail dalam mewujudkan perpaduan kaum antara kaum Cina dan kaum Melayu semasa berlakunya peristiwa hitam, iaitu rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Seterusnya, unsur emosi dalam konsep sejahtera, iaitu Kopral Musa yang dilakonkan oleh Zafrul Munordin yang bijak dalam mengawal emosi istrinya, iaitu Maimun yang dilakonkan oleh Kusa yang bimbang atas keselamatan anaknya Zara, lakonan Ika Nabila kerana belum pulang ke rumah. Seterusnya adalah pertahanan negara yang mewujudkan unsur konsep sejahtera. Contohnya, Tun Abdul Razak telah mengambil langkah berani dengan membina hubungan diplomatik dengan Republik China bagi melemahkan pengaruh pihak komunis tempatan, walaupun tindakan tersebut mendapat kecaman yang kuat daripada kuasa barat dan negara sekutunya. Selain itu, konsep sejahtera dalam unsur ekonomi turut dipaparkan dalam filem Tanda Putera. Contohnya, Tun Abdul Razak berusaha merapatkan jurang ekonomi negara yang semakin luas akibat peristiwa lampau dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru DEB bagi merapatkan jurang yang ada dan memulihkan semula ekonomi serta pendapatan negara. Seterusnya, unsur konsep sejahtera yang terakhir ialah kerohanian, di mana perkara tersebut menunjukkan keadaan yang damai dan sentiasa mengutamakan hal agama dalam semua situasi. Contohnya, Tun Abdul Razak menunaikan solat dan memohon kepada Allah agar tanah air dan rakyat sentiasa dilindungi oleh Allah. Kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan adalah teras kepada sistem pendidikan di negara ini dan merupakan usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu menyumbang keharmonian kepada keluarga, masyarakat dan negara. Pengaplikasian falsafah dalam kehidupan seharian amatlah penting bagi setiap manusia supaya hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Pengaplikasian falsafah dalam pendidikan dan kehidupan akan melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pendekatan penulisan cuba mencari persoalan yang diungkapkan masyarakat umum terhadap konsep politik dan ekonomi. Oleh itu, jelaslah konsep berkaitan politik dan ekonomi ini bersifat positif dan negatif, bergantung kepada pemahaman individu berdasarkan pengalaman dan latar belakang masing-masing. Harapan penulis adalah rakyat Malaysia memupuk dan mengamalkan rukun negara agar melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah dan sejahtera tanpa mengira kaum. Masyarakat Malaysia juga harus menghormati antara satu sama lain walaupun hidup dalam pelbagai kaum, agama dan budaya agar dapat mengekalkan keamanan negara. Rakyat Malaysia haruslah mengambil iktibar daripada tragedi terdahulu seperti tragedi 13 Mei 1969 yang telah menghancurkan perpaduan rakyat dan keamanan negara. Sekian, terima kasih.